wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Surah apa? Muka surat 2 ayat keempat daripada atas. Okey. Surah yang kedua, ayat yang keempat. Alright. Bagi yang tidak hadir pada sesi-sesi yang lepas, kita sudah sampai kepada kategori fi'il mu'tal yang seterusnya, iaitulah yang kita sebut sebagai sakit tengah. Sakit tengah ni apa? Ajwaf. Ajwaf Alright. Jadi kena sebut betul-betul lah. Ini bukan kurma ni kan, dia sebut ajwaf lah. Itu kurma. Ini ajwaf. Ada fa kat belakang. Qamah. Kita masuk. Cuba kita lihat sebentar muka surat pertama tu. Madinya ialah qama, telah bangun, telah berdiri. Okey. Kemudian bangun, berdiri. Tapi kalau makna konteks dia, walaupun kita kata bangun, berdiri. Okey. Kalau orang berdiri ni dia ni logik akal . Kalau orang berdiri, dia duduk ke dia jalan? Jalan lah Ustaz. Logik akal kan. Jalan bukan berdiri. Jalan bergerak. Diri statik ke? Tak. Ini soalan. Kalau kita kata berdiri, dia setempat ke dia berjalan? Oh, setempat. Pada cik setempat. Okey. Bukan apa. Ini bukan soalan kelakar ke apa, sebab nanti daripada sini kita akan dapat perkataan mukim. Apa maksud mukim? Mukim tu tempat kita stay. Bukan maksud kita stay, kita tak pergi mana-mana, tapi tempat kediaman kita yang kita tinggal di situ. Soal kita jalan sesekali itu cerita lain, tapi sebab itu satu lagi kita ada perkataan maqam. Mustautin Ustaz? Mustautin itu daripada watan. Itu watan tu tanah air lah. Maksudnya satu lagi kita ada makam. Ingat makam? Makam kita terjemah kubur kan? Tapi sebenarnya kubur tak berjalan. Kalau kubur berjalan, suspend kita. Ataupun makam yang tempat Nabi berhenti ataupun singgah sebentar tu dia panggil makam juga kan? Yelah, maknanya walaupun singgah sekejap tapi dia berhentilah kat situ, betul? Dia tak berjalan. Besok pagi kubur USJ 21 dekat depan summit lah, tepukan sekejap kita berjalan pula dia. Makam tu dia duduk. Jangan kata dia berjalan pula. Okey, jadi kadang-kadang Arab ni kita memang terjemahkan qama tu berdiri. Okey, qama tu bangun. Tapi dia juga ada maksud apa? Tinggal, mendiami, tetap. Itu maksud dia. Jadi fahamlah kita nanti di situ kita jumpa perkataan maqam.
Makam Ibrahim tu dekat depan Kaabah tu, itu tempat Nabi Ibrahim berdiri tu. Waktu dia nak bina Kaabah kan. Ataupun makam yang lain maknanya kubur. Orang Melayu kubur dengan tu lain. Tapi Arab dia ada makna apa di situ? Maknanya seolah-olah tempat tinggal yang terakhir lah. Stay terus. Okey. Jadi qama yaqumu. Amarnya kum. Kemudian nahinya la taqum. Okey. Sekadar ulangan saja. Kembali kita ke muka surat yang kedua. Baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat dalam Al-Quran. Cuba tengok sebentar. Sekejap. Al-Ma'idah Ustaz. Ayat Ayat. 6. Ayat Okey. 6. Alright. Terima kasih. Surah Maidah ayat ke-6. Ini adalah ayat yang lengkap berkenaan dengan apa? Wuduk. Di sini disenaraikanlah wuduk. Anggota-anggota yang utama. Nanti di sini juga dia akan sebut alternatif wuduk, iaitulah tayamum. Okey, cuma pendetilan dia, sunat-sunat dia, pendetilan itu fiqh lah. Quran dia hanya sebut yang utama saja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, wahai sekalian. Wahai. Okey. Ini pun kita dah pernah sebut beberapa kali. Sama ada kita nak gunakan semua ataupun sekalian, itu bergantung kepada selepas dia. Kalau selepas dia itu banyak, allazina, itu ramai, orang-orang yang. Jadi kita kata wahai sekalian. Tapi kalau selepas ya ayyuha itu dia gunakan single aja, singular. Ya ayyuhan nabi. Nabi seorang aja. Ya ayyuhar rasul. Rasul seorang. Jadi kita kata wahai saja. Jangan letak sekalian. Ya ayyuha, wahai sekalian, allazina, orang-orang yang amanu. Amanu di sini, walaupun kita belum masuk lagi, di sini adalah perkataan kata kerja fi'il madhi mereka. Amanah. Kalau saya apa? Amantu. Amanah. Jadi kalau ikut terjemahan dia yang sebenar tu apa? Wahai sekalian orang-orang yang mereka itu telah beriman. Maknanya seruan ini untuk orang yang dah beriman lah maksudnya, betul? Kalau tak beriman tak boleh follow. Macam mana dia nak buat arahan ni kalau dia belum beriman? Tapi kita mungkin sebelum ni kita tak belajar Arab. Kita hanya terjemahkan apa? Wahai orang-orang yang beriman. Kita ingat kata nama, bukan? Ini bukan kata nama. Ini tengok perkataan dia, asal dia sini. Saya tunjuk ini kita belum belajar lagi. Ini dia punya asal dia. Dia madhi 4 huruf. Alright. Jadi madhi dia apa? Amana yu'minu. Okey. Untuk amana, terjemahan yang kita biasa guna apa dia? Telah beriman. Mengimani. Okey. Alright. Bahasa Arab Tetapi hati-hati. Nanti kita masuk level yang lebih tinggi, nanti kita akan tengok. Kalau makna bahasa dia yang asal, amanah yang sama yang saya tulis tu, tahu makna dia apa? Dia berasal daripada perkataan aman. Mengamankan. Jadi
Kalau kita tukar dia kepada orang, Ustaz punya ke saya punya apa tak dengar ni? Ni Ustaz punya ni. Tak punya Okey. Ustaz Punya, Ustaz. Frozen. Frozen. Uh-uh. Tak bergerak Ustaz. Merah dia punya tu. Hmm. Wah, sekejap. Network Ustaz problem. Sekejap cakap dengan Ustaz. Ustaz kena restart tu. ada dua makna. Mukmin pertama ni segala rukun-rukun iman itu. Ustaz. Tak dengar Ustaz. So, Elok. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dia Frozen. salam. Okay. Alright. Tak okey, dengar okey. apa Ustaz tadi. Auzubillah minasyaitan. Kita lah Dengar saka-saka. Saka-saka yang ada kita lah. Auzubillah. Okey. Saya perasan tu bila orang lain tak bergerak. Dan dia tak bergerak berjemaah tu. Kami Okey. perasan Ustaz je. Okey, balik semula. Tadi saya kata mukmin, perkataan mukmin. Mukmin. Mukmin itu kita boleh terjemahkan dengan dua terjemahan. Pertama, yang kita biasa orang yang beriman. Orang yang mengimani segala item-item yang ada dalam rukun iman itulah. Itu kita biasa. Tetapi satu lagi, ni yang menarik. Bila kita kembali kepada akar perkataan yang membawa erti aman, mukmin itu siapa? Orang yang dia mengamankan orang lain. Faham tak? Maknanya orang yang beriman itu orang lain akan aman daripada kejahatan dia. Boleh jelas? Itu maksud beriman. Okey. Terima kasih. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Okey, tak ada lagi, tak ada frozen lagi. Hello, boleh? Jelas? Boleh. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah, okey. Kalau frozen juga lagi nanti kita nyanyi lagu Let It Go lah, Let It Go. Lagu anak-anak tu. Alright. Iza kumtum. Kumtum, cuba tengok. Ini menarik fi'il madhi ni. Versi asal qaf baris atas. Qama, tandakan. Itu perubahan yang menarik, tapi kalau tak direnung baik-baik pening nanti. Bila kita tukar qama itu, kita pindah ke jari saya, kumtu baris depan pula. Qaf tukar jadi baris hadapan. Kumna. Antum jadi kumtum. Jari tengah atas sekali. Iza kumtum. Apabila kamu berdiri. Tengok sini. Apa yang menarik kat sini? Quran dia hanya kata apa? Apabila kamu berdiri. Betul? Okey. Cuba tengok berdiri tu. Perkataan apabila kamu berdiri tu dapat dekat ahli fiqh tu faham.
fiqh tu maknanya dia buat kesimpulan, dia buat saringan dan sebagainya. Quran tak sebut, Quran hanya sebut apa? Iza kumtum. Apabila kamu berdiri, betul? Apa ahli fiqh dia buat kesimpulan apa? Di antara syarat sah salat itu berdiri menghadap kiblat. Allah. Terror tak dia? Tapi ada dalam kurungan lah. Kalau orang yang ada kaki lah, tak ada kaki jangan pula. Ataupun orang yang sihat. Dia tak sebut kat sini, betul? Tapi siapa yang huraikan panjang lebar itu, itu faqih dipanggil. Ahli fiqh itu dipanggil faqih. Orang yang faham. Idza qumtum ila salah. Apabila kamu semua berdiri, ila kepada di sini maksudnya apa? Menuju kepada, hendak membuat kepada, nak melaksanakan kepada apa? As-salah, sembahyang. Okey. Jadi bila nak bangun nak sembahyang, ni apa nak kena buat? Bangun-bangun yang lain banyak kita bangun tapi bukan nak sembahyang. Tapi kalau nak sembahyang, irsil, fi'il amar. Ghasalah. Madhi dia apa? Ghasalah. Mudhari' dia yasilu. Basuh. Telah basuh. Alright. Telah basuh. So di sini amar kepada antum, kamu semua. Jadi irsilu, faghsilu. Alright. Jadi fahamlah kita sebagaimana yang pernah kita jelaskan dahulu. Mana-mana kata kerja dalam Al-Quran, bila yang ditujukan itu lelaki, termasuklah perempuan. Jadi kalau secara harfiahnya, literalnya arahan ini kepada antum. Kamu semua lelaki. Tapi perempuan masuk sekali lah. Tapi kalau tiba-tiba dia kata perempuan, lelaki tak masuk. Okey. Alright. Jadi sekali lagi, dia hanya mengatakan apa? Ghasala, basuh. Ahli fiqh yang menentukan. Puan Halimah ni nak basuh pakai 2 kolah ke tangan dia? 2 liter ke? Meratakan sahaja ke? Itu perbahasan fiqh. Okey. Faghsilu. Yang pertama sekali. Apa yang perlu kita basuh? Wajhun. Ambil dia punya singular dia apa? Wajah. Alright. Okay. Kalau satu, wajah. Kalau banyak, wujuh. Alright. Ya. Okey. Sebab itu kita baca apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah. Okey. Jadi faghsilu wujuhakum, maka kamu semua basuhlah wajah-wajah kamu. Wa aydiyakum, yadun, tangan. Tangan itulah. Okey. Yadun. Alright. Yadun adalah tangan. Banyak dia ID. Jadi siapa yang detailkan nanti, kita kena tambah dengan hadis lah. Ada kalanya Nabi buat simulasi, tunjuk kepada sahabat macam mana wuduk.
Ada kalanya menggunakan apa? Kias dan sebagainya. Okey. Alright, selesai. Kita ambil dua saja ya. Muka dan tangan. Muka dan tangan. Baris seterusnya. Kita habis. Kita sudah selesai fi'il madhi. Kita nak lihat pula kepada fi'il mudhari'. Ya, Puan Aisyah silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Wa yauma, dan pada hari yaqumu, berdiri ataupun terjadi as-sa'atu, hari penentuan ataupun hari kiamat, yublisu, terdiamlah al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Okey. Terima kasih. Yublisu fi'il mudhari'. Tapi bukan level kita. Macam mana kita nak tahu bukan level kita? Puan Halimah silakan. Ya, kita minta Ustazah Halimah kita untuk menjelaskan. Silakan. Ada empat huruf ya? Ha? Ada apa ni? Empat apa lagi? Lebih daripada 3. Bukan. Maksud saya, macam mana perkataan yublisu itu kita tahu dia bukan yes. Silakan. Pada pendapatan saya. Yang saya tahu dia tak dapat nak jawab Ustaz. Yang saya tahu yang tahap kita 3 je huruf yang untuk sorry. 3 je kan. Lebihnya kita tak belajar lagi lah. Okey, kat sini berapa huruf? Yang ini 4 huruf. Okey, sebentar. Cuba dengar saya punya perkataan. Kataba yaktubu. Yaktubu pun 4 huruf juga. Sama aja. Tapi level kita. Jalasa yajlisu. Zahaba yazhabu. Masih 4 huruf. Ini disebabkan oleh huruf baris di depan Ustaz. Yang mana tu? Yang ya dia. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Ni kalau sekolah ni dah boleh balik lah. Boleh balik awal lah. Okey. Perkataan sa'ah. Cuba tengok sa'ah di situ. Dalam Quran, sa'ah ini, orang Melayu kata saat. Sa'ah ni maksudnya apa? Masa. Detik. Okey, ketika. Maknanya dia merujuk kepada ni lah. Kalau bahasa orang yang masuk kelas perbualan, tengok dekat jadual Masjid Muminun tu kan ada bahasa komunikasi kan. Sa'ah tu jam Orang tanya kita kan, kam sa'atul an. Sekarang ni pukul berapa dia pakai sa'ah lah. Sa'ah dalam bahasa perbualan jam. Ya. Cuma orang Melayu saat tu dia pakai saat, bukan. Kita saat bukan saat yang kecil-kecil itu, dia jam. Jadi dalam Quran, perkataan sa'ah dia boleh merujuk kepada detik kehancuran dunia. Satu lagi, detik ketika mana kita bangun semula. Jadi dekat mana dalam ayat ni? Dalam ayat ni, yang pertama ke yang kedua? Hati-hati sebab kita Melayu ni, kita terjemah dua-dua sama saja. Yang hancur lebur tu pun kita kata kiamat, betul? Yang bangun kita kata apa? Dr. Gayah, yang hancur orang Melayu kata kiamat, habis yang bangun nanti orang Melayu cakap apa? Yang bangun kali kedua tu orang Melayu cakap apa?
Tak ingat ada. Tahu kan kita nanti ada hari yang kita berkumpul kat Padang Mahsyar, betul? Yang itu kita cakap apa? Saya dibangunkan. Betul lah, betul. Tapi maksud saya orang Melayu yang waktu kehancuran yang Mak Saleh kata Armageddon, end of the day semua tu, Melayu kata kiamat, betul? Yes. Habis yang nanti yang kali kedua tu? Kali kedua. Arab dia tu Ustaz? Melayu. Oh, Melayu dia. Dibangunkan di tak ingat dah. Okey. Sebab itu sebenarnya balik kepada kita sekarang ni. Kita sekarang tengah belajar koma, betul? Koma tadi apa? Bangun, betul? Jadi sebenarnya kiamat tu yang bangun tu. Tapi kita yang hancur pun kita kata kiamat. Nampak tak? Yang kiamul lail. Sebab itu Arab kalau dalam Quran yang hancur pertama tu dia pakai sa'ah tu. Saat, detik. Okay. Alright. Jaranglah dia guna kiamat tu. Sebab tu kat sini, cuba tengok. Dalam ayat ini, walaupun ada perkataan sa'ah, tetapi sebelum sa'ah itu kiam dulu. Wa yauma taqumus sa'atu. Sa'ah tu kan muannas, so dia pakailah jari manis atas sekali tu. Jadi kadang-kadang terjemahan ni dia orang bahasa pustaka dia pandai. Dia kata apa? Tadi kita kata bangun, berdiri. Dekat sini apa? Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari berlangsungnya, pada hari berlakunya saat, berdirinya saat. Nak terjemah berdiri tak sedap kan? Betul. Saat di sini maksudnya saat apa? Saat kebangkitan semula manusia daripada kubur. Jadi bila berdirinya saat itu, berlakunya saat itu, berlangsungnya saat itu, apa reaksi orang-orang yang berdosa ini? Yublisul mujrimun. Orang-orang yang berdosa itu apa dia kata? Mendiamkan diri. Terdiamlah. Tapi kalau Puan Halimah dia saudara dengan Sama Said, dia akan kata apa? Kelu 1000 bahasa mereka itu. Wah, itu pulang dia lah. Kan? tak ada masalah itu. Itu lagi dia tera bahasa, ikut dia lah. Okay. Alright. Okay. Alright. Itu maksud yublisu al-mujrimun. Okay. Kenapa terdiam? Puan Halimah, kenapa terdiam? Dia terdiam sebab di situlah tempat pembalasannya. Tempat pembalasan kita tahu, tapi terdiam tu sebab apa? Kita pun tak, sebab apa ni jawapan macam ni ya. Sebab terdiam sebab orang yang berdosa tu mendapat balasannya. Ya bukan juga ya. Memang dah masanya kena apa? Di hari pengadilan. Berdosa, hari pengadilan. Apa dia? Sebab berdosa lah. Sebab berdosa. Okey. Dia ni kelas terakhir untuk ujung tahun ni, dia kena tanya banyak ni, kena buat soalan banyak ni. Dia macam ni. Ni cerita Mungkin saya pernah cerita, wallahualam lah. Baru-baru ni hujah tu dia dimainkan semula. Tapi kali ni yang pakai ni ustaz. Tapi sebenarnya ini saya lah. Kalau orang lain sila sahkan dan gunakan catatan peribadi masing-masing lah. Kalau saya secara peribadi, hujah itu pertama kali saya baca. Ingat tak dulu kita ada majalah Newsweek dengan Time. Masa era majalah masih ada dulu kan, orang-orang yang educated kan dia suka baca Times dengan Newsweek kan. Kalau orang yang subscribe tu dia diskaun dia banyak. Kalau beli satu-satu dia mahal Jadi sahabat saya dia ada subscribe dia memang beli. Nama pun Newsweek, seminggu sekali lah dia keluarkan. Okey.
ada satu keluaran tu. Ada satu keluaran, saya masih ingat dia punya topik dia kat belakang tu ada satu dia cover debat di antara padri dengan seorang etis. Kalau siapa masih ingat dia baru lagi dalam 2000-an, 2000-an. Sama ada 2004 ke 2005. Siapa yang ada simpan tu cuba cari Dan hujah tu kebetulan baru-baru ni ada orang agama. Dia padri tu walaupun dia bukan Islam, tapi kita kata agamawan lah, betul. Jadi hujah ni baru-baru ni ada viral dekat Facebook. Ada ahli agama yang pakai. Orang Islam lah. Okey. Kita pun tahu takkan menang lah. Maknanya etis berdebat dengan orang agamawan. Etis ni bukan etis yang pekak-pekak punya etis. Jangan ingat etis yang bodoh. Kalau siapa yang suka perdebatan akademik, salah seorang yang digelar sebagai prophet etis yang masih hidup sampai sekarang, tak silap saya, dia lecturer di Oxford, Richard Dawkins tu. Profesor Richard Dawkins. Dia ada tulis buku God Delusion. Maknanya Tuhan tu delusion lah. Orang yang percaya Tuhan ni orang yang macam tak apa-apa, akal dia tak apa-apa betul. Maknanya itu dianggap sebagai prophet. Maknanya orang yang dahsyat mempertahankan kepercayaan etis. Masih hidup lagi. Dan masih lagi aktif berdebat. Richard Dawkins nama dia. Buku dia ada jual, boleh beli, tak ada masalah. Bacalah. Okey. Cumanya, saya nak balik pada yang Newsweek ke Times, saya lupa tadi. Jadi seperti biasalah. Hujah tak akan menang. Tak ada titik pertemuan. Alright. Di mana poin yang menarik? Ketika mana moderator buat penggulungan terakhir. Maknanya bagi padri tu 10 minit untuk gulung, bagi etis tu 10 minit untuk gulung. Lebih kurang lah. Okey. Kebetulan etis yang pertama. So dia gulung balik hujah, dia mengatakan Tuhan tak ada. Yang percaya Tuhan ni biasanya orang yang dia punya psikologi lemah. Bila dia lemah kan dia mengharapkan orang yang kuat gini. Okeylah, tak apalah. Yang best tu padri tu. Dan yang menariknya dia boleh jadi kita punya apa? Dia jadi macam suplemen. Apa dia kata? Setelah dia gulung, hujung tu dia kata apa? Saya rasa etis tu balik pun tak tidur malam tu macam tengiang-ngiang je. Dia kata apa? Dia kata, okey, kita hidup tak lama dia kata. Betul? Maknanya, 80 tahun. Alright. Paling-paling 100 lah ambil. Okey. Jadi, masa yang kita hidup ni relatif pendek. Pendek je. Lepas tu kita mati. Okey. Poin dia apa? Bayangkan setelah kita mati, segala yang saya terangkan tadi tentang alam akhirat, tentang adanya balasan dan sebagainya itu, tiba-tiba dia tak ada. Yang saya imani ni katakan, kebetulan bila kita mati besok, memang tak ada. Saya lose nothing, dia kata. Faham tak? Saya selama ni beriman. Saya percaya, saya meyakini. Tiba-tiba bila mati, lah, jadi tanah rupanya. Lepas tu jadi pokok musangking pula. Contoh kan. Saya rugi tak? Saya tak rugi. Saya tak ada lulus apa-apa. 1 sen pun saya tak rugi. Tapi awak yang tak percaya, awak yang meyakini dia tak ada, dan awak buat segala benda yang dilarang tu, tiba-tiba besok hari tu ada. Awas awak, dia kata. Melingkup awak nanti. Saya rasa etis tu tak tidur seminggu. Maknanya dia pakai hujah tu je. Faham tak? Maknanya kita beriman, kita yakin, kita buat segala apa yang Allah suruh. Hidup kita tak lama kan? Maknanya untuk menghadapi alam yang selama-lamanya, tiba-tiba katakan tak ada. Rugi tak? Tak rugi apa? Betul? Mana ada rugi apa-apa? Dah tak ada punya lah. Tak apalah, dah memang selama ni kita baik. Tiba-tiba kita anggap apa? Mana ada, tak ada lah. Hidup pun ikutlah, kita pun tak ada ikut arahan sebab kita yakin tak ada kan. Tiba-tiba ada. Tak nak cik pasal loh. Jadi hujah yang sama baru ni viral. Ada seorang ustaz tu dia guna yang sama. Tapi saya perasan, kebetulan saya pernah baca. Itu siapa yang ada subscribe tahun-tahun yang dulu tu cuba cari boleh. Saya lupa Times ke Newsweek, antara dua tu lah. Antara seorang tokoh Kristian dengan seorang tokoh daripada etis. Okey. Itulah. Mungkin di situlah kita kata apa? Yublisul mujrimun. Allah
mati kataklah orang-orang yang berdosa itu. Mati katak pula. Sebab apa? Allah. Ada pula. Ingatkan tak ada hari ni. Sudah. Itu yang mati katak. Terbungkam. Terdiam. Kelu lidah. Semua kat situ. Sebab apa? Selama ni tak percaya. Dan bila tak percaya pula memang dia full swing buat jahat. Na'udzubillah. Alright. Selesai. Ya. Puan Asmah silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Okey. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yatafarraquna. Wa yawma, dan pada hari ini taqumu, kamu akan berdiri as-sa'ah, masa itu yauma idzin, pada hari itu yatafakkaru, mereka bercerai-berai. Maksudnya? Mereka bercerai-berai. Mereka berpisah. Maksudnya cerai talak 3? Bukan. Cerai-berai ni maknanya itu yang orang Melayu kata apa? Nafsi-nafsi. Betul? Bawa diri sendirilah. Okey. Alright. Jadi apa kata dia? Wa yauma taqumus saah. Okey. Pangkal dia sama, cuma tiba tengok yang satu lagi tu. Itu adalah gabungan. Cuba tengok asal-asal dia gabungan yauma, hari, sama perkataan yang di pangkal ayat tu, wa yauma taqumus saah. Okey. Dia gabungkan dua perkataan jadi satu. Tambah apa? Tambah is. Dia tambah is. Jadi tulisan pun berubahlah. Kadang-kadang yauma izin, kadang-kadang yaumi izin. Dia jadi macam ni pula. Nampak? Menarik bahasa Arab ni. Jadi yauma izin ke yaumi izin ni, ini asal dia ialah yaum tambah dengan is. Yaum, hari itu. Is apa? Tatkala, ketika mana. Jadi dah jadi macam satu perkataan, kita terjemahkan apa? Yauma izin, pada hari itu. Pada hari ketika itu. Pada hari itulah. Pada hari ketika itu tak ada orang Melayu cakap. Pada hari itulah. Pada hari itu. Alright, terima kasih. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari berlakunya saah. Masa yang Allah janjikan itu, apa yang berlaku? Yauma idzin, pada hari itu, yatafarraquna, mereka berpecah belah, mereka berpisah. Masing-masing bawa haluan sendirilah. Okey. Alright. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri je. Okey. Ya. Yang ni macam mana saya nak panggil ni? Dia punya nama nickname-nya ni. Puan Ayana Yazid ni. Azia. Ya, silakan. Ini nama anak dia kot. Silakan. Puan Azia, silakan. Ya. Salam. Ya, silakan. Lama tak buat. Itulah. Sebab nama unik ni tak dipanggil. Hari ni kena panggil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Wa min. Dan daripada ayatihi, ayat
ayatnya. Antaku masawa. Antaku berdiri. Siapa berdiri ni? An Bahawasanya. bahawasanya takuma. Takuma. Taku ni mudarik. Okey. Takuma. Ma tu domir ke Ustaz? Bukan. Takum tu kalau tak ada mim tak jadi Berdiri. takum. Dia sedang Mim. berdiri. Mim tu sekali dengan takum lah. Kalau tak ada mim tak jadi takum. Takuma Ya. sedang berdiri. Ya. Sama apa? Sama teringat Samawati wal ard. Di apa? Di bumi, langit. Sama. Wal ardi dan di bumi bi amrihi. Tak ingat Ustaz. Bi amrihi. Apa maksud fi'il amar? Fi'il amar. Apa makna fi'il amar? Di apa? Di perintah. Apa amal apa? Apa pula ni? Amar tu apa? Perintah. Okey. Dalam ayat ni maknanya siapa yang perintah? Allah. Dengan arahannya. Dengan perintahnya. Okey. Terima kasih. Takum di sini. Tadi kita kata takum tu berdiri, bangun. Macam mana cakap ni? Berdiri dekat sini ni dia bermaksud berdiri as a building, as a construction. Faham tak? Macam mana cakap bahasa Melayu? Okey, ada je kau Ustaz. Ada. Ada tu dia punya construction dia tu lah. Berdiri di sini berdiri sebagai daripada tak ada kepada ada. Kadang-kadang pun kita pakai apa? Alhamdulillah Masjid Al-Mu'minun telah berdiri dengan sempurnanya. Berdiri itu maksudnya apa? Dah ada lah. Dah berdiri. Okey. Jadi asalnya langit dengan bumi ada ke tak? Tak ada. Jadi adanya langit dengan bumi itu, berdirinya langit dengan bumi itu siapa punya arahan? Itu maksud dia. Wa min ayatihi, dan daripada ayat-ayatnya, daripada tanda-tanda kebesarannya. Itu maksud ayat tu. Okey. Bahawasanya. Taqumas sa'ah. Taqum. Bahawasanya berdirinya, tegaknya ataupun terbenanya. Terbena lah. Kan kita faham lah tu. Terbenanya apa dia? As-sama, langit dan bumi itu bi amrihi, dengan arahannya, dengan perintahnya. Okey, itu maksud dia. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ya. Datin Zuraidah silakan. Mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu. Ha. Dan bertasbih
memuji Tuhan kamu ketika mana kamu berdiri. Okey. Terima kasih. Ayat ni tak faham lah sebab tak habis. Unless kita baca dia sebelum dan selepas. Berdiri tu solat ke, berdiri malam ke, itu tak apalah kita faham lah tu sebab ayat ni kita petik-petik aja. Cuma sekarang ni takum di sini adalah mudhari' tetapi dia tidak sama dengan takum as-sa'ah. Takum as-sa'ah itu jari manis, hiya. Sebab sa'ah itu muannas. Tetapi takum yang sama di sini orangnya berbeza, dia di jari tengah, anta. Bunyinya sama, orangnya tak sama. Wasabbih, dan bertasbihlah engkau. Bihamdi, dengan hamdi, dengan memuji. Tetapi memuji di sini bukan kata kerja. Memuji di sini adalah sama dengan memuji yang mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kalau kata kerja kat dekat mana? Ada tak kata kerja yang kita gunakan dalam seharian? Ada. Sami Allahu liman hamidah. Itu fi'il madhi. Sami Allahu liman hamidahu. Hu tak bunyilah. Itu bukan Puan Hamidah. Dia ingat Puan Hamidah pula tu. Itu kita waqaf. Hamidahu. Allah dengar sesiapa yang telah memujinya. Jadi dia bukan hamada, baris dia hamidah, fi'il madhi dia. So dia punya apa? Dia punya masdar dia, kata nama dia hamd, hamdun, hamdan, hamdin dan sebagainya. Jadi bihamdi dengan pujian, dengan memuji. Saya perlu jelaskan di sini sebab kadang-kadang hati-hati. Orang Melayu, bila kita terjemah dengan memuji, dia faham memuji itu kata kerja, betul? Kadang-kadang terjemahan ni dia kelirukan kita. Sebab orang Melayu ada certain perkataan dia faham itu aksi, itu action. Pakcik itu puji saya lah, puji itu kata kerja. Betul? Jadi kadang-kadang kena terjemahkan pujian. Baru orang Melayu faham, pujian ni noun. Tapi kalau orang yang dah okey bahasa Arab tak ada masalah. Sebab apa? Memuji ada yang kata kerja, memuji juga ada yang apa? Ada yang kata nama. Tapi kalau ikut betul-betul, memuji ni bahasa apa? India semayang pagi tu dia panggil puja lah. Puja tu bahasa Sanskrit. Puja. Dia kata puja tu. Puja pantai, puja. Sampai dekat Melayu jadi G pula, puji. Ini bahasa dia bukan bahasa kita. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Hin. Apa maksud hin? Sama macam iza juga. Apabila, ketika mana, tatkala, taqumu, kamu berdiri. Kamu berdiri. Okey. Dr. Gaya seterusnya. Sebelum Dr. Gaya baca, kita sudah tamat mudhari'. Kita sekarang sudah berada pada amar. Ya. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzamilu qumil laila illa qalila. Ya. Ya ayyuhal, wahai ya ayyuhal, wahai Tuhanku, muzammil, wahai Tuhanku. Kat mana pula Tuhanku tu? Ya. Wahai je. Al-muzammil, orang-orang yang berselimut. Ramai ke yang berselimut ni? Orang yang berselimut. Satu. Orang yang berselimut. Qumil lail. Bangunlah malam.
Ha, Ila kecuali qalilan, sedikit. maksudnya? Sikit orang bangun malam. Weh, lain macam angle ni. Oh, dia tengok orang pula Orang yang sikit. berselimut. Bukan. Maknanya sikit orang bangun malam. Ah, Oh. Sebahagian malam. aha. Okey. Hmm. Okey, terima kasih. Ini nama pun nama surah pun Muzammil. Dia ada dua tu. Dia lagi yang bawah tu pun sama je terjemahan dia. Muddathir. Satu surah Muzammil, satu surah Muddathir. Cuma yang pastinya kalau ikut asbabun nuzul, sebab turun ayat secara spesifik, orang yang berselimut dalam ayat tu Nabi lah. Ini di peringkat awal, baru-baru mendapat wahyu. Jadi apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Maknanya Nabi SAW itu dalam ayat ini dipanggil dengan wahai orang yang berselimut. Apa arahannya? Kum. Qama yaqumu. Kum. Bangunlah engkau. Qumil laylah. Tapi dalam ayat ini, walaupun arahan itu kepada anta, tetapi simboliknya untuk engkau bangunlah pada waktu malam. Bangunlah engkau fil lail, pada waktu malam. Ni peringkat awal dakwah ni. Ini waktu kritikal betul. Jadi munajat kena lebih. Okey, berzikir kena lebih. Illa qalilah. Kecuali sedikit. Dia terbalik Nanti di hujung-hujung 1/3 daripada malam. Betul? Sebahagian daripada malam. Di waktu awal tidak. Bangunlah malam itu kecuali sedikit saja yang tak boleh tidak diperlukan untuk berehat dan tidur sebentar. Waktu kritikal ni lain. Nanti di hujung-hujung tu Allah kata sulusail lail, 1/3 malam ataupun setengah malam. Itu waktu lain. Ini konteksnya berbeza. Qumil lailah. Bangunlah engkau pada waktu malam wahai Muhammad illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit tu untuk rehatlah. Okey, terima kasih. Ya, seterusnya. Puan Hakrijah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassiru qum fa'anzir. Wa ya ayyuha wahai mudassir, orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan. Okey. Kum. Alright. Ya ayyuhal mudassir. Wahai orang yang berselimut. Kum, bangunlah engkau. Fa maka anzir. Fi'il amar. Tuliskan. Belum lagi level kita. Level kita hati-hati. Level kita kalau perasan amar kita alif yang pertama tidak berbaris. Kita hanya menggunakan hamzah wasal sahaja. Kita nak bariskan tengok huruf ketiga.
atas, bawah, 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 depan, depan. Tetapi level yang seterusnya ada kalanya dia itu berbaris kerana dia adalah hamzah qata', dia ada hamzah. Dia bukan hamzatul wasli. Okey? Yang itu nanti kita akan cuba perkenalkan pada tahun 2022. InsyaAllah. Ta'ala. Okey. Terima kasih. Ya, seterusnya. Puan Kasmah, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ustaz, saya tak Assalamualaikum. Ustaz. Hari ini single ke berdua? Single, member Oh, Mango. Oh, Mango. Okey, okey. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati wal salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Apa cerita tu? Tak tahulah Ustaz, hari ni tak prepare lah. Tak apa. Baca yang tahu je lah. Allah, apa yang tahu ya? Hafizu. Itulah. Ya. Tak tahulah Ustaz, hari ni kena pas lah Ustaz. Ini kena pas Okey, okey. Orang kuat tak ada pula hari ni. Okey, okey, terima kasih. Terus terang aja. Tak apa, tak apa. Terima kasih. Puan Mahdiah, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Hafizu, mereka menjaga. Ala, atas. Okey. As-salati, orang-orang yang solat. Was-salati, dan solat. Solatlah al-wusta, wusta Ustaz ni. Wa qumu, sebagai orang-orang yang khusyuk bagi Allah, alillah, qanitin. Allah, qanitin apa Ustaz? Sebelum tu saya nak tanya soalan ni. Ya. Dah buat haji belum? Dah. Okey. Ingat tak Jamratul Wusta? Ya. Apa maksud wusta kat situ? Masa melontar tu dia ada 3, betul? Ya. Salah satu tu dia punya nama dia Jamratul Wusta. Apa maksud wusta? Kalau tahu yang situ boleh pakai yang sini. Asal Ustaz? Solat wusta. Bukan itu yang itu makna konteks. Saya nak makna bahasa yang kita lontar jamrah dekat Mekah tu ada 3. Salah satu tu nama dia ialah Jamratul Wusta. Apa maksud wusta tu? Ni kena buat haji sekali lagi ni. Tak ingat, dah lama buat haji. Jadi okey, terima kasih. Kita ada 3 lontaran, betul? Ya. Di 3 stesen yang berbeza, betul? Ya. Jadi wusta tu yang tengah-tengah. Yang pertama, yang terakhir, kemudian ada yang tengah-tengah tu. Itu panggil wusta. Okey, terima kasih. Kadang-kadang kita panggil apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Ataupun dulu kan pernah dipopularkan perkataan wasatiyah tu. Inilah perkataannya. Wasatiyah. Okey.
Jadi apa cerita ayat ni? Cuba tengok. Ini menarik di sini. Ada satu perkataan dia datang dalam bentuk singular dan plural. Kadang-kadang setengah-setengah perkataan ni kita nak tahu singular plural, tak payah buka kamus, dia dah bagi kita siap-siap dah. Yang singularnya ialah salah. Yang pluralnya salawat. Jangan salah faham. Kita selawat tu sallallahu ala Muhammad. Sebenarnya sama je. Salah tu pun selawat, salah tu pun semayang. Okey. Jadi kalau baca, lepas ni baca surah Al-Mu'minun, hati-hati Qad aflahal mu'minun. Dia ulang 2 kali. Pertama dia pakai singular, kedua dia pakai plural. Di mana yang dia pakai singular? Ciri orang beriman yang pertama Allah kata apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Tunjuk. Semua tak hafiz ni, kita tunjuk. Ni. Semua hafuz ni. Okey. Dia tak boleh cakap, dia tak nampak Okey ni. Dalam surah Al-Mu'minun tu di awal-awal surah tu Allah ada senaraikan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Allah kata orang yang beriman itu adalah orang yang mendapat kejayaan. Ayat kedua, apa kejayaan? Apakah? Kenapa dia dapat kejayaan? Ini antara yang dia buat. Allazina hum fi salatihim. Kat sini dia pakai salah, betul? Cuba tengok, hati-hati Allazina hum. Compare dengan ayat kita. Salah. Singular ke plural? Singular. Okey. Jadi apa beza allazina hum fi salatihim khashi'un dengan surah yang sama ayat 9? Tengok sini. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Kat sini dia pakai plural. Jaga-jaga. Ini dengan saya pun tak, kalau tak dia melingkup ni. Kenapa? Tengok sini baik. Hati-hati. Ayat kedua dia mention pasal khusyuk, betul? Ayat ke-9 surah yang sama dia mention pasal orang-orang yang mereka memelihara, menjaga. Alert. Dia tak pernah cuai, culas dan sebagainya. Jadi maknanya kita punya penjagaan ni, kecanaan kita dan sebagainya ini perlu kita jaga untuk kesemua sekali solat-solat. Sebab tu dia pakai banyak ni. Tengok Maknanya kena jaga semua solat. Zuhur, maghrib, semua tu kena jaga. Tunaikan. Kalau boleh awal-awal. Tapi maknanya kena buat. Tetapi kenapa dekat ayat kedua dia pakai salah? Tengok sini. Kenapa di ayat kedua dia pakai salah, dia tidak pakai salawat? Kerana fokusnya lain. Apa maksud dia? Fokus ayat kedua ialah khusyuk, betul? Khusyuk itu perlu untuk setiap solat. Satu-satu solat. Faham? Dia tak boleh. Alhamdulillah lah. Tadi semayang 5 waktu, 2 khusyuk lah, 3 entah ke mana out. Maknanya, itulah kita kan. Tapi maksudnya, Alhamdulillah lah kita solat. Tapi belum the best lah. Sebab yang the best tu ialah khusyuk dalam satu-satu solat. Dalam setiap solat. Sebab itu, surah Al-Mu'minun yang sama tu, ada yang pakai plural, ada yang pakai singular. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Tengok yang kedua. Yang kedua, apa rahsia dalam ayat yang sama ini dia pakai singular dan plural. Hafizu ala salawat. Kamu semua jagalah terhadap salat-salat. Was-salatil wusta. Dan salat yang pertengahan. Tadi yang Puan Hajah Mahdiah bagi tahu tu, itu makna tafsir. Solat pertengahan dia kata asar.
Dekat mana yang tengah-tengah tu? Subuh, Zuhur, Maghrib, Isyak. Tengah-tengah kat mana? Asar lah, betul. Itu setengah tafsir kata macam itulah. Tapi saya tak nak yang itu, saya nak bahasa. Kenapa pertama dia sebut plural, yang kedua dia sebut singular tapi perkataan yang sama? Silakan Puan Siti. Kalau tak jawab ni kita sampai pukul 12 hari ni. Ni kelas terakhir ni. Minggu depan dah tahun lain ni. Minggu depan panjang umur dah tahun lain ni, dah berubah dah. Ya, Puan Siti silakan. Kenapa perkataan yang sama di mikrofon di awal dia guna singular, yang kedua dia guna plural tapi perkataan yang sama, apa maksudnya? Sebab setiap orang kena solat, Ustaz. Setiap seorang kena solat. Kena wajib Alhamdulillah. Ya, itulah dia fatwa daripada Hajah Siti kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Datin Zainon silakan. Dua-dua sekali, dengan Datuk sekali. Siapa-siapa dulu boleh, silakan. Kenapa? Why? Mikrofon. Yang pertama plural, yang kedua singular. Ya, tapi perkataan dia sama. Kenapa dia ulang? Ya, itu kena jaga solat-solat lah. Dan perempuan hanya satu solat ya kita dia fokusnya. Yang kedua tu. Okey. Maknanya perempuan lah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Menghampirilah kita punya jawapan tu. Kita tak nafikan lah semua solat tu penting, betul. Tapi di ayat ini ada ketika-ketika tertentunya dia suruh kita beri penumpuan kepada asar tu lah. Sebab takut ada orang sibuk kadang-kadang balik kerja tak semayang pun. Alhamdulillah. Okey, tapi bahasa. Tengok sini. Katakan dalam majlis ni saya sebut apa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terutama Datin Zainon contohnya. Datin Zainon ni bukan tuan-tuan dan puan-puan ke? Sama je. Spesies pun sama, betul? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kalau ke Amerika, ladies and gentlemen, cover semua tak? Cover, betul. Tapi dekat negara kita kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan. Tan Sri sekian. Datuk sekian. Maksudnya Datuk sekian ke Tan Sri sekian ke, dia tu dah tuan-tuan dan puan-puan lah, betul. Tapi kenapa mention dia as a separate? Sebab dia special. Faham? Apa tak maksudnya? Sebab dia special dengan sebab ada title, adalah bintang darjat anugerah untuk dia. Maknanya kalau ikut dia tuan-tuan perempuan juga lah, betul. Kalau ikut solat dengan solat asar, sama ke tak? Sama lah, solat asar tu solat lah, betul. Tapi kenapa kita mention sekali lagi? Adalah signifikan dia. Okey, satu lagi. Dalam ayat lain, dia suruh kita beriman dengan para malaikat. Betul? Tiba-tiba dia sebut apa? Jibrilah wa Mikalah. Jibril dengan Mikael tu bukan malaikat ke? Malaikat lah. Betul? Tapi kenapa sebut nama dia lagi? Dia Tan Sri lah, Tan Sri Jibril. Contoh. Maknanya dia tu above. Maknanya itu pun cara Quran juga, betul menghormati tu, kita bagi orang tu kredit atas apa yang dia ada tu, kita kelayakan bagi dia lah, betul. Jangan pula kata riak, tak riak tu benda dalam mana kita tahu kan. Tapi maksudnya Jibril dengan Mikael dah memang malaikat, betul. Tapi kenapa dia sebut malaikat terutama, kalau Melayu dia kena tambah terutamanya Jibril, Mikael. Sebab dia lain. Darjat dia lain. Jadi dalam ayat ini, hafizu ala salawat, kamu semua peliharalah sembahyang, wassalatil wusta, dan sembahyang pertengahan yang disebut tadi asar, waqumu, dan berdirilah kamu semua. Maksudnya berdirilah kamu semua dalam melakukan solat itu. Yang pertama kena berhati-hati, kita mendirikan solat itu yang pertama hendaklah lillahi sahaja.
lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana yang lain. Yang kedua, qanitin, orang-orang yang khusyuk. Qanitin tu maknanya dalam keadaan kita ini adalah orang-orang yang khusyuk. Alhamdulillah. Ya, begitulah pengakhiran untuk tahun 2021 ini. So insyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi. Nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Ada baki sikit lagi tu Cuma kalau tak ada apa hal nanti untuk sesi Januari, hati-hati bila kita habis. Apa maksud bila kita habis di situ? Bila kita tamat semua sekali, itu menandakan kita akan masuk kelas dan darjah yang barulah. Bukan lagi darjah 1, bukan lagi darjah 2. Terus UPSR saja. Jadi maksudnya faham-fahamlah bila UPSR ni. Bila UPSR ni faham-fahamlah. Bukan student je yang stres nak exam tu. Mak ayah semai hajat 40 hari 40 malam doakan anak lulus UPSR. Jadi maknanya dia tinggi sikit lah, dia meningkat sikit dia meningkat sikit level tu akan meningkat lah. Taklah susah sangat, tapi kena ada effort sikit lah, double ke triple effort dan sebagainya. Okey, tidak mengapa, insyaAllah nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tu yang page 2 tu kan? Ada yang first person row tu kita belum buat lagi. Oh tak, itu kita skip. Oh, skip lagi. Itu hari tu tahun depan bukan. Itu hari tu Kak Araudia hadir tapi tidak aktif. Tak, kadang-kadang memang kita skip terus lah ya. Kita tak nak buat lah ya. Maknanya hari tu nama ada tetapi tidak aktif kerana ada tugas-tugas khas. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Sama.